Tak mau. Ha? Oh ya. Yeah. Allahu Akbar. Tadi dah keluar ayat. Tu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yasir wa la tu'asir, Rabbi tamim khair ya Allah. Pejam celik. Oh sudah. Doa-doa lah ya. Mudah-mudahan segala kita usahakan, kita rancangkan berjalan dengan lancar insya-Allah. Jadi kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan majlis kita pada malam ini dengan sama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'asir, Rabbi tamim bi khair. Insyaallah. Amin. Yang dihormati jawatan kuasa masjid, Tu Imam, Tu Bilal, Tu Syak, seluruh jemaah yang dirahmati Allah sekalian, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan pemelihara sekalian alam. Selawat dan salam buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertemu kita sekali lagi di dalam sesi kuliah Masjid Bandar Universiti. Kepada yang mendengar melalui Facebook ataupun Instagram, kan? Selamat datang. Terima kasih kerana mendengar kuliah ataupun tazkirah daripada Masjid Bandar Universiti Seri Iskandar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, bersyukur kita sihat semua tuan-tuan dan puan-puan. Yang di luar sana sihat, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita terus dihindari, dilindungi oleh Allah, ya, diberi pemeliharaan oleh Allah SWT daripada wabak dan balak COVID-19, kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, setakat ini alhamdulillah tidak ada kes di tempat kita. Jadi pada hari ini kesnya hanya seorang. Ini menunjukkan penurunan dan tanda-tanda gejala ini dapat dibendung dengan kita semua istiqamah menepati SOP yang telah ditetapkan, penjarakan sosial. Dan pagi petang tadi telah diberitakan, dibuat pengumuman oleh Menteri Pendidikan bahawa pada 15 hari bulan ni sekolah akan dibuka untuk tingkatan 1 sampai tingkatan 4. Lepas itu tingkatan 6 rendah akan masuk, dan darjah 5, darjah 6, 15 hari bulan. Kemudian 22 hari bulan masuk pula darjah 1 sampai darjah 4. Satu beritanya gembira, satu lagi tak berapa seronok. Tadi anak-anak kita dengar tak ceritanya, seronok ke dia nak sekolah, sudah cuti 3 bulan ni. Allah, nak sekolah pula, dah rasa susah nak pergi sekolah, kan? Tapi ada juga anak-anak kita yang tak sabar nak pergi sekolah, nak balik asrama. Jadi tuan-tuan dan puan, yang pening kepalanya siapa? Cikgu-cikgu yang nak ngadap ni. Besok dah keluar arahan di sekolah. Ini cerita lain pula, ya, belum start apa lagi. Dah keluar arahan, besok kita akan mula melakukan
kerja-kerja menampak apa? Menampak tag-tag ataupun tanda-tanda arrow, tarik tali, lagi susah kerjanya. Jadi yang hari tu punya udah dekat 2 minggu kerjanya kan. Jadi nampaknya ada penurunan yang ketara. Jadi kita berdoa kepada Allah SWT agar terus turun dan seterusnya dapat kita putuskan rantaian COVID-19 ini, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kepada tuan-tuan dan puan-puan yang berada di sini dan di luar sana, saya mengucapkan terima tahniah kepada diri saya dan diri tuan-tuan dan puan-puan kerana kita dapat berada di dalam majlis ilmu, majlis yang dirahmati, diberkati oleh Allah, yang dinaungi oleh payung sayap malaikat, malaikat payung memayung dan mendoakan kita, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Mudah-mudahan dalam majlis ilmu ni, tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa berdoa kerana apa? Antara saat dan ketika yang makbulnya doa dalam majlis ilmu. Dalam hati ke, sosial ke ya. Baik. Jadi pada malam ini saya mulakan sebab Ustaz Farid bertanya saya apa tajuk kuliah nak sampaikan dekat Bandayu. Saya kata sebelum ini ikut Dan. Dia kata tak ada nak tajuk. Jadi saya memilih apa artinya saya menganut Islam ini. Tuan-tuan dan perempuan, mungkin di kalangan tuan-tuan dan perempuan telah pun mengetahui, dah tahu dah ceritanya, dah baca dah, anggaplah ianya sebagai ulang kaji. Kepada yang belum, mari kita sama-sama meneliti, mentelaah apakah yang akan disampaikan oleh penulis kitab ini, iaitu apa tajuknya, apa artinya saya menganut Islam. Dan mungkin tuan-tuan dan perempuan sudah pun mengaplikasinya dalam kehidupan seharian kita. Alhamdulillah, tahniah diucapkan. Kemudian sebelum itu kita meneliti dulu apakah tujuan Allah Subhanahu Wa Taala menghidupkan kita, menghidupkan kita di dunia ini. Apa jawapannya, tuan-tuan dan puan-puan? Seperti yang telah kita semua tahu, firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia itu melainkan apa? Untuk mengabdikan diri kepadaku, kata Allah. Hanya itu saja tujuan, mengabdikan diri kepadaku, kata Allah. Kemudian di dalam solat kita, di dalam solat kita, iaitu di dalam doa iftitah, apa yang kita kata? Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, ibadatku, hidupku dan matiku hanya kerana Allah SWT. Itulah tujuan dan matlamat kita hidup di atas muka bumi ini. Kita dihidupkan oleh Allah SWT. Jadi pada malam ini kita akan cuba memahami apa artinya saya menganut Islam. Untuk apa? Untuk kita mengabdikan diri kepada Allah SWT. Baik, kita tengok. Ini adalah bukunya. Fatihakan apa artinya saya menganut Islam. Jadi inilah bukunya. Yang kecil ni, risalah yang kecil tetapi membawa arti yang besar dalam pengetahuan kita tentang apakah tuntutannya apabila kita telah mengucap 2 kalimah syahadah, apakah tuntutannya kepada kita. Jadi insya-Allah kita sama-sama berkongsi ilmu pengalaman pada malam ini, insya-Allah. Jadi itu dalam bahasa Melayu, apa artinya saya menganut Islam. Dalam bahasa Arabnya pula, madza ya'ni intima'i lil Islam. Saya tak ada software bahasa Jawi. Jadi buatlah dalam bahasa Rumi, madza ya'ni intima'i lil Islam. Apa artinya saya menganut Islam. Baik, kita berkenalan dulu dengan pengarang kitab ini, tuan-tuan dan puan-puan. Siapa pengarang dia? Ini dia wajahnya,
almarhum Dr. Al-Ustaz Dr. Fathiyakan. Itu dia. Dia orang, nama sebenarnya apa dia? Mahmud Fathi Ibnu Muhammad Inayat Syarif Yakan. Itu nama sebenar Dr. Fathiyakan ini, almarhum. Kemudian siapa yang menterjemahkan kitab ni kat kita ni? Ustaz Abu Mustafa Hamidi. Dia ada banyak versi, macam-macam color ada, macam-macam tajuk aja, maksudnya warna dan corak kulitnya, tapi isinya insya-Allah lebih kurang sama. Kemudian dari manakah Al-Ustaz Dr. Fathiyakan ini berasal? Beliau berasal dari Lubnan, negara Lubnan, tetapi berketurunan Turki. Fathiyakan ini berketurunan Turki. Kemudian lahir pada telah dilahirkan pada tahun 1933 dan meninggal dunia pada tahun 2009. Baru 11 tahun meninggal dalam usia 76 tahun, sakit yang kronik. Beliau merupakan seorang tokoh gerakan Islam, telah menulis puluhan buku tentang kebangkitan Islam, telah memberi ceramah dan pelbagai bidang dalam ilmu yang telah dicurahkannya kepada umat Islam demi untuk apa? Untuk membangkitkan kesedaran tentang beragama. Baik. Beliau pernah dipenjara dan diseksa. Beginilah adat seorang pejuang. Beliau pernah dipenjara dan diseksa. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, kesemua empat ulama besar kita, iaitu 4 mazhab tu kan, semuanya pernah dipenjara dan diseksa. Kemudian beliau juga pernah menjadi ahli parlimen, maksudnya masuk bertanding pilihan raya di Lubnan, parlimen di Lubnan. Dan jasa yang besar dia sebelum dia meninggal dunia, telah menubuhkan sebuah universiti bersama isterinya, namanya Jamaah Al-Jinan. Itu sedikit sebanyak kita berkenalan dengan pengarang kitab ini, iaitu almarhum Dr. Fathiyakan. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, kita pada malam ini kita ubah, selain daripada bercakap, dengar saya bercakap, pada malam ni kita dengar dan tengok slide. Jadi ada sedikit perubahan, insya-Allah. Selepas ini kalau diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala, setiap tazkirah dan kuliah saya akan guna cara yang macam ni, insya-Allah. Doa-doa lah. Okey, kita masuk kepada topik. Apa artinya saya menganut Islam? Dalam bab ini tuan-tuan dan puan-puan, ya, dia akan lebih kurang mendedahkan bagaimanakah cara ataupun cara orang yang telah mengaku Islam itu untuk hidupnya, berakidahnya, beribadatnya, bersosialnya dan sebagainya. Dia bagi tahu, dia menghuraikan bagaimanakah sepatutnya seorang Muslim itu apabila dia telah menganut agama Islam, dia telah mengucap dua kalimah syahadah. Okey, macam kita ni satu-satunya bangsa yang bila lahir terus Islam. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, yang pertama, kalau kita ni apa artinya saya menganut Islam ni? Yang pertama, saya mestilah Muslim dari sudut akidahnya. Akidah mesti akidah Islam yang benar, akidah yang jelas daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Itu yang pertama, Muslim dari sudut akidah. Kemudian saya juga Muslim dari sudut ibadah. Maksudnya ibadah kita adalah ibadah yang ikhlas, ubudiyah semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, saya mestilah Muslim dari sudut akhlak. Dan kita bukan saja berakidah, kita bukan saja beribadah, tetapi akhlak kita, akhlak dengan keluarga, akhlak dengan rakan, akhlak dengan masyarakat, akhlak dengan tumbuhan, haiwan juga. Kita kena jaga ada akhlak kita. Macam mana cakap kita, macam mana perbuatan kita. Jadi itu tuan-tuan dan puan-puan, ya. Kita beria menua pergi masjid, balik masjid, tapi dengan jiran langsung apa tak macam tu. Contohlah kan, ini bukanlah yang ada berlaku dekat sini, mungkin kat tempat lain lah. Kemudian seterusnya yang keempat,
Saya mestilah Muslim di sudut keluarga. Jangan kira kita aja. Kita sebenarnya kan udah nasihat, betul tak? Udah nasihat, kita dah ajak, kita dah anak-anak tu kan mungkin belum masanya lagi ke nak dengar cakap kita, mungkin 2 tahun, 3 tahun ke 10 tahun lagi ke. Tapi kita jangan jemu untuk berusaha. Kita ajak anak-anak kita bersama. Kalau sekarang ni dah boleh dah kan, dah boleh dah, kita ajak ke masjid isteri kita untuk sama-sama beribadah kan. Kemudian kita tunjukkan jalan yang benar kan, kita bimbing, kita pimpin mereka ke jalan kebenaran dari sudut ibadah, dari sudut akhlak, dari sudut pakaian. Jangan kita biarkan anak isteri kita mendedahkan auratnya. Ada di kalangan kita ni kan. Saya tak tahulah dekat sini ada ke tak, tapi kan dia beria menar seorang je pergi masjid, balik masjid. Anak isteri tak kiranya pakai, kamu nak pakai ketat ke, kamu nak pakai t-shirt sekerat ke, kamu nak pakai seluar ketat ke, dia tak kisah. Jadi di situ ada ada ke satu yang tak kena berlaku. Jadi tuan-tuan dan puan, kita kena Muslim dari sudut keluarga kita. Semuanya kita nak bawa mereka ke mana? Balik kampung. Mana balik kampung kita? Ke syurga insya-Allah. Kemudian saya mestilah mampu mengawal diri daripada hawa nafsu, mengawal diri daripada terjebak dengan apa nama tu perkara-perkara yang tidak baik, perkara-perkara yang maksiat, mungkar dan sebagainya. Nak kawal, cakap senang katanya, tapi insya-Allah kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita mampu untuk mengawal diri kita dan mengawal keluarga kita dari terjebak dengan perkara-perkara yang maksiat dan mungkar. Yang seterusnya, saya mestilah yakin bahawa masa depan di tangan Islam. Masa depan di tangan Islam. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, yakinlah itu, kerana janji Allah pasti benar bahawa Islam akan menang, Islam akan memerintah sebelum bumi ini dikiamatkan. Baik. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok kan. Yang pertama, saya mesti Muslim di sudut akidah. Apa maksudnya kita mesti Muslim di sudut akidah? Apa yang patutnya, yang pertama yang patutnya kita pahatkan dalam kepala kita, saya mestilah beriman bahawa pencipta alam ini adalah Tuhan yang maha bijaksana lagi berkuasa, maha mengetahui serta tidak memerlukan pertolongan sesiapa. Tak payah ada pertolongan siapa-siapa, dia sendiri. Allah yang esa tu yang mencipta alam ini tanpa memerlukan bantuan. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Law kana fihima alihatun illa Allah la fasadata. Fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Maksudnya, kalau ada di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan yang lain, ada 2, ada 3, nescaya rosaklah pentadbiran kedua-duanya. Maka bertauhidlah kamu kepada Allah dengan menegaskan Maha Suci Allah, Tuhan yang mempunyai arash dari apa yang mereka sifatkan. Itu penegasan bahawa Allah tidak berbilang, Allah adalah esa. Kemudian apabila kita katakan kita mesti beriman bahawa pencipta alam ini Tuhan yang maha bijaksana, maha berkuasa, tidak memerlukan pertolongan sesiapa. Saya bagi contoh, saya tunjukkan grafik ni tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah alam semesta. Alam semesta yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pada malam Isra' dan Mi'raj, Rasulullah SAW meneroboh, melepasi alam semesta jagat raya ini. Kita tengok tu yang kecil, yang bulat-bulat tu, yang bujur-bujur tu, bujur kecil itu adalah galaksi tuan-tuan dan puan-puan. Galaksi, ada berbilion-bilion galaksi dalam cakrawala ni. Banyak sangat, luas sangat angkasa raya kita yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tanpa memerlukan pertolongan siapa-siapa. Jadi nak tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, dalam kalau dibesarkan setiap satu titik-titik cahaya tu
ada keluarganya, ada planet-planetnya, ada matahari ataupun bintang yang dikelilingi, yang mengorbit di sekeliling bintang-bintang, di sekeliling matahari itu. Ini adalah galaksi kita, Milky Way namanya. Bumi kita berada di sini. Jadi inilah penciptaan Allah yang maha agung, maha bijaksana, lagi maha berkuasa, tanpa ada tiang, tanpa ada perikatan apa-apa. Segala planet-planet ini bergerak mengikut apa? Mengikut laluan masing-masing seperti yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan dan puan. Jadi itu keyakinan kita yang pertama. Tunjuk ada contoh lagi bahawa ciptaan Allah ini ciptaan yang hebat. Yang hebat dan yang menakjubkan. Ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Apa dia ni? Air terjun. Kemudian inilah gambar lagi ciptaan Allah Subhanahu wa taala, gunung ganang, di sana ada sungai yang mengalir yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat cantik, sangat menakjubkan. Subhanallah, masya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan. Baik. Di sana juga itu di alam bumi. Di sini adalah alam haiwan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan pelbagai jenis haiwan yang hidupan dalam ekosistem yang tersusun. Yang besar makan yang ni, yang sederhana makan yang kecil, dan sekitaran itu telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala mengikut aturannya. Dan sekecil-kecil haiwan adalah semut juga, ciptaan Allah yang maha bijaksana, ada fungsinya. Dan ini kita beriman bahawa penciptaan alam ini adalah Tuhan yang maha bijaksana lagi berkuasa, tuan-tuan dan puan. Kemudian seterusnya, yang kedua, saya mestilah beriman bahawa Tuhan yang maha mulia tidaklah mencipta segala kejadian alam secara sia-sia tanpa apa-apa tujuan. Kamu nak ke mana, Ayub? Tak ada ke mana, saja je. Kita selalu hobi tu. Kita lalu depan rumah orang, kan? Orang tu tengah nyidia kain, ya. Buat apa tu? Tengah nyidia kain, tanya buat apa tu? Tak ada, saja nyidia kain. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, dan seluruh apa yang ada di antara langit dan bumi itu tidak ada sia-sia, daripada sebesar-besar sehinggalah sekecil-kecil perkara. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afahasibtum annama khalaqnakum 'abathan wa annakum ilaina la turja'un. Maka adakah patut kamu menyangka bahawa kami hanya menciptakan kamu dari tiada kepada ada, sahaja dengan tiada sebarang hikmat pada ciptaan itu, dan kamu menyangka pula tidak akan dikembalikan kepada kami? Seterusnya, fata'ala Allahul malikul haqq, la ilaha illa huwa rabbul arshil karim. Maka dengan demikian, maha tinggilah Allah yang menguasai seluruh alam, lagi yang tetap benar, iaitu tiada Tuhan melainkan Dia, Tuhan yang mempunyai arasy yang mulia. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, bahawa setiap ciptaan Allah itu adalah ada tujuannya, tidak sia-sia. Allah tidak menciptakan perkara itu sia-sia, adalah mustahil. Kerana apa? Allah mempunyai sifat-sifat kesempurnaan. Adalah mustahil Allah melakukan perkara, mencipta sesuatu itu dengan sia-sia, tuan-tuan dan puan. Jadi kita tengok kejadian manusia kita ni, kita tengok kejadian kita daripada zahirnya kita ni, Masya Allah, sekecil-kecil perkara kita tengok. Kenapa lubang hidung kita dekat bawah, kan? Kalau dekat atas macam mana jadi? Kenapa kita ada kenin, boleh berkelip? Kemudian jari kita ni tak sama panjang. Cuba bayangkan kalau sama panjang, macam mana nak nyuap makan, kan? Nak megang sudu pun payah, kan? Lepas tu kan, setiap jari ini ada fungsi dia, ada gunanya. Jadi itu menunjukkan bahawa ciptaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita ni, kita renung diri kita, adalah tidak sia-sia, ada tujuan, ada matlamat. Yang apa? Yang kita kena fikir, kita kena cari, dan untuk kita mengenali diri kita, seterusnya mengenali Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah
sekecil-kecil molekul. Ini adalah satu apa nama ni tuan-tuan dan puan-puan? Molekul ais. Molekul ais. Ais yang kita minum tu, ini rupa molekul. Nah, tunjuk Allah SWT, oh cantiknya, indahnya. Sekecil-kecil macam ni pun Allah ada ciptakan. Ada gunanya tu. Ada bezanya apabila dikatakan bila air tu, air dibacakan ayat Quran, molekulnya berubah. Bentuk molekulnya berubah. Allahu Akbar. Cantiknya ciptaan Allah SWT. Kemudian kita tengok lagi tuan-tuan dan puan-puan ya. Vaksin. Kita sekarang ni cerita tentang virus corona, betul? Virus corona. Jadi vaksin tu adalah dicipta dari virus atau bakteria. Maknanya virus dengan bakteria ni bukan semua jahat. Allah ciptakan tu, macam contoh kita nak mendapatkan vaksin virus corona, kita kena lemahkan virus corona, gunakan dia untuk lawan. Itu namanya vaksin. Ataupun kita gunakan bakteria lain untuk apa? Untuk lawan. Bila kita dah diberi vaksin, maknanya kita ada keimunan, daya tahan kita lebih tinggi. Jadi dalam satu wawancara Dr. Nur Hisham kan, bila ditanya tentang bagaimanakah keadaan imunisasi ataupun immunity, keboleh tahanan, daya tahan penyakit kepada yang telah sembuh virus COVID-19 kan, dia kata bergantung kepada keadaan pesakit itu. Contohnya kalau dia dah ada sakit kronik, memang dia akan kurang daya tahan. Macam itulah. Maknanya kalau dia sihat biasa, insya-Allah dia akan mempunyai daya tahan yang lebih baik. Itu vaksin. Maknanya dia dibuat daripada virus ataupun bakteria. Maknanya tak semua virus dan bakteria itu semua jahat. Semua tak elok. Kita kena bakteria. Bakteria. Ada bakteria yang digunakan yang boleh apa? Yang boleh digunakan memberi bantuan atau memberi kegunaan kepada kita, kepada haiwan dan sebagainya. Kemudian antibiotik. Kan kalau kita demam 4-5 hari kan, apa dia bagi dia doktor tu? Kena bagi antibiotik ni, kena makan bagi habis. Antibiotik ni. Antibiotik dibuat daripada apa? Dibuat daripada kulat ataupun bakteria. Jadi digunakan balik kulat dan bakteria itu untuk buat antibiotik. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah menciptakan semua itu tidak sia-sia tuan-tuan dan puan-puan. Kulat pun boleh jadi antibiotik. Bakteria pun boleh jadi antibiotik. Dan kemudian bakteria dalam tanah ataupun bakteria di udara kita ni kan, dia jadikan sebagai apa? Pereput. Apa guna pereput ni? Maksudnya kalau ada haiwan yang mati, bakteria-bakteria ni lah yang akan mereputkan sampai habis. Selain daripada kumbang-kumbang yang makan, bakteria itu juga dinamakan bakteria pereputan. Masya Allah. Kan ini masuk sains sikitlah tuan-tuan dan puan-puan, sebab dia menarik. Ciptaan Allah SWT itu tidak sia-sia. Daripada sebesar-besar benda sampailah ke sekecil-kecil makhluk ciptaan Allah SWT, tidak sia-sia, ada peranannya masing-masing. Ini kitaran nitrogen. Nitrogen ni kita rasa macam tak berguna, tapi sebenarnya dia banyak gunanya pada alam ini. Kita tak perasan je. Masuk ke dalam tanah, dia jadi baja. Senang cerita. Kemudian oksigen dengan karbon dioksida. Kita sedut oksigen, kita keluarkan karbon dioksida. Karbon dioksida itu ke mana perginya? Bagi haiwan tumbuhan akan menyedutnya untuk buat makanan. Nampak? Allahu Akbar. Jadi ciptaan Allah mencipta oksigen, mencipta karbon dioksida itu tidak sia-sia tuan-tuan dan puan-puan. Ada gunanya kan? Baik. Kemudian yang ketiga, saya mestilah beriman bahawasanya Allah SWT telah mengutuskan rasul-rasul dan diturunkan untuk mereka kitab-kitab dengan tujuan mengajar manusia mengenali Allah dan memahami matlamat kejadian mereka, mengetahui asal-usul mereka dan ke mana mereka akan kembali. Jadi maknanya kita kena beriman bahawa Allah SWT telah mengutus rasul-rasul dan bersama mereka diturunkan kitab. Untuk apa? Kitab itu untuk tujuan kita mengenali Allah, memahami matlamat kejadian kita, kemudian mengetahui asal usul kita dan ke mana kita akan pergi. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia yang ketiga. Kan? Jadi firman Allah Subhanahu wa taala,
yang bermaksud, dan sesungguhnya kami telah mengutuskan dalam kalangan tiap-tiap umat seorang rasul dengan memerintahkannya menyuruh mereka, hendaklah kamu menyembah Allah dan jauhilah taghut. Ani'budullah wajtanibut taghut. Sembahlah Allah dan jauhi taghut. Dua perkara serentak. Kita kena sembah Allah SWT dan jauhi taghut, perkara-perkara yang lara, perkara-perkara yang sesat. Maka di antara mereka yang menerima surat rasul, ada yang diberi hidayah petunjuk oleh Allah, dan ada pula yang berhak ditimpa kesesatan. Oleh itu mengembaralah kamu di bumi, kemudian lihatlah bagaimana buruknya kesudahan umat-umat yang mendustakan rasul-rasulnya. Jadi kita kena beriman bahawa Allah telah mengutuskan rasul-rasul bersama kitab kita untuk memimpin manusia ke arah mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan, ini antara grafik yang saya dapat kongsi pada tuan-tuan dan puan. Kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur yang Taurat telah diseleweng, telah diubah suai, Injil pun telah diubah suai, Zabur lagilah. Kan? Itu kerja orang Yahudi. Kan? Allahu akbar. Kan? Ini tulisan-tulisan dia tuan-tuan. Nampak tulisan-tulisan kitab-kitab tu. Kitab Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran. Nampak itu tulisan dia. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, baik, sebelum kita meneruskan kita punya perkongsian pada malam ini, marilah sama-sama kita, kalau siapa yang ingat nama-nama rasul kita ada berapa orang rasul yang telah diutuskan oleh Allah SWT sebagai rasul? 25 orang. Kita boleh ingatkan nama-nama rasul tu? Ingat ya? Alhamdulillah. Kalau ingat, kalau tak ingat, mari sama-sama kita. Sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayub, Syu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhirul khatimul anbiya, Muhammad al-Mustafa. Boleh ya? Alhamdulillah. Saya pun kan sebenarnya bukan ingat, tapi bila dengar nasyid anak-anak ni, saya boleh ingat. Alhamdulillah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, rasul ada 25 orang, bermula daripada Nabi Adam hinggalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kitab yang diturunkan kepada 4 orang nabi itu ialah kitab Taurat kepada Nabi Musa. Kitab Taurat ini bahasa apa? Bahasa Ibrani. Bahasa orang Yahudi. Mengandungi hukum syarak yang telah diterangkan kepada, dan telah bagi tahu dalam Taurat, dah bagi tahu dah nabi akhir zaman ini akan lahir dari keturunan Ismail. Dah khabar dah daripada zaman dulu, zaman Nabi Musa. Kita Taurat dah khabar dah. Orang Yahudi itu tahu dah sebiji-sebiji batang tubuhnya macam mana, rupanya apa tandanya, dia akan pergi ke mana, dia akan berhijrah ke Madinah. Dah tahu dah. Tapi malangnya orang Yahudi ini tak terima. Dia telah bernokok tambah Taurat itu. Kemudian Zabur pula kepada Nabi Daud. Nabi Daud adalah nabi yang kedua menerima kitab dalam bahasa apa? Qibti. Hanya mengandungi perkabaran dan cerita. Maknanya kitab Zabur ini mengandungi perkabaran dan cerita. Kerana itu umat Nabi Daud pakai syariat umat Nabi Musa, ataupun bukan syariat umat Nabi Musa, syariat dalam Taurat. Silap. Syariat dalam Taurat. Kemudian kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Bahasa yang disampaikan adalah bahasa Suryani. Apa dia? Antara intipatinya lah menyeru umat pada masa itu mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam kitab Injil telah dinyatakan akan kelahiran nabi akhir zaman. Bermaksud orang Yahudi ni dah 2 kali dah tahu dah. Daripada Taurat, Injil bagi tahu lagi sekali bahawa akan lahir nabi akhir zaman. Yang namanya Ahmad. Macam tu. Dalam kitab Injil disebut Ahmad. Kan? Tetapi orang Yahudi telah mengubah suai mengikut kehendak hawa nafsu mereka. Jadilah Injil tu
macam-macam Injil, ada Old Testament, New adalah diubah-ubah di demo, wallahu alam, ikut hawa nafsu mereka. Dan akhir sekali Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita rasa bersyukur kerana kita adalah tergolong dalam umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita berazam untuk kita istiqamah, berselawat dan mengamalkan segala sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita diiktiraf sebagai umat aku, kata Rasulullah, umat Muhammad. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, mengandungi hukum dan peraturan yang lengkap kepada umat manusia. Ia adalah mukjizat yang terbesar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, itu adalah yang keempat, bahawa saya mestilah beriman bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala telah mengutuskan rasul-rasul dan diturunkan untuk mereka kitab-kitab dengan tujuan mengajar manusia mengenali Allah dan memahami matlamat kejadian mereka, mengetahui asal usul mereka dan ke mana mereka akan kembali. Jadi kita berasa bertuah kerana hanya Al-Quran saja yang terpelihara daripada zaman Rasulullah, daripada diturunkan sehinggalah ke hari kiamat. Dia tidak boleh ditokok tambah, tidak boleh diselewengkan. Kerana apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman, nahnu nazzalna al-Quran wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami akan memeliharanya, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman dalam Al-Quran. Jadi kita beruntung kerana kita masih memiliki Al-Quran. Mari sama-sama tuan-tuan dan puan, bila kita dah boleh membaca dengan baik, kita mentelaah, kita cari maksud dia, kan? Kita tadabbur Al-Quran. Kalau kita merangkak-rangkak dapat 2 pahala, tuan-tuan. Tapi janganlah sampai sudah merangkak-rangkaknya. Berbudak pun lepas merangkak naik jalan jatuh. Baru-baru ni kan, cucu saya balik, udah boleh berjalan. Seronok main cucu ni. Kalau dah lama tak megang berbudak yang dia rasa macam kan, macam rasa teringin lah ya. Jadi tuan-tuan nak cerita lah, dah bercucu dah kan. Jadi apa nak cerita tadi kan, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita kekuatan untuk apa, untuk kita mengamalkan apa yang terkandung dalam Al-Quran, dalam kitab kita ni yang terpelihara. Kerana Al-Quran ini mengandungi semua hukum hakam dan peraturan hidup yang lengkap, sesuai untuk bila-bila masa, sesuai untuk semua bangsa di dunia ini. Jadi kita amat bertuah dan kita ada sesuatu yang cukup bernilai, yang bersama-sama kita, yang sentiasa terpelihara. Kalau kita amalkan membacanya, insya-Allah kita akan beroleh pahala. Dan nanti insya-Allah kalau kita amalkan membaca Al-Quran ni, nanti dia akan memberi syafaat kepada kita di akhirat kelak. Menurut kata Ustaz Dosuki, dia kata antara saat ketika membaca Al-Quran yang membolehkan kita mendapat syafaat adalah membaca Quran sebelum waktu subuh. Kalau dapat kita cubalah, kita baca semuka ataupun 2 muka sebelum subuh tu. Jadi itu antara bacaan yang boleh melayakkan diri kita untuk mendapat syafaat. Lebih lagi apa? Lebih lagi kita amalkan bacaan setiap hari, rutin kita tu kan. Sebelum tidur kita baca Al-Mulk, ngantuk macam mana pun, terlentuk macam mana pun, mangkit baca Al-Mulk tu. Jangan dibiar. Kalau dah hafal, alhamdulillah. Tapi kalau dah tengah-tengah, orang dah hafal, kadang-kadang dia ngantuk kan, terus terlenyap, lelap kan, itu lain cerita kan. Tapi jangan tinggalkan, kerana Al-Mulk dengan As-Sajadah ni surah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kita nak jadi umat yang kita nak melayakkan diri kita jadi umat Muhammad ni, kita kena kuat istiqamah dalam menuruti segala sunnahnya. Dan pada akhir zaman ni, tuan-tuan dan puan, kita banyakkan untuk ada 4 perkara yang boleh kita amalkan. Kita amalkan untuk apa? Untuk mengelakkan diri kita, diri keluarga kita daripada fitnah Dajjal kan. Apa dia 4 perkara itu? Yang pertama, kita baca suratul Kahfi setiap hari
Kalau boleh setiap malam Jumaat, setiap malam Jumaat habiskan. Kalau tak boleh habis, daripada malam Jumaat sampai ke asar Jumaat tu boleh juga, kan? Suratul Kahfi yang pertama. Yang kedua, kita baca Suratul Kahfi itu 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir setiap malam sebelum tidur. Yang ketiga, dan kita baca doa. Baca doa apa? Baca doa sebelum salam. Baca doa sebelum salam tu, Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihad dajjal. Doa yang antara saat ketika doa mustajab sebelum salam. Jadi Nabi selalu doa tu. Jadi kita beramal untuk apa? Untuk kita menghindari daripada fitnah dajjal, tuan-tuan dan puan. Nanti lain kali insya-Allah kalau kita ada masa, kita cerita-cerita tentang apa? Fitnah dajjal ni cukup mencabar kita, mencabar keimanan kita, kan? Jadi tuan-tuan dan puan, saya rasa sekadar itu perkongsian saya pada malam ini. Mudah-mudahan kita beroleh manfaat daripada apa yang sampaikan, dan kita dapat beberapa perkara yang mesti kita imani, kita percaya. Untuk poin yang pertama, Muslim dari sudut akidah. InsyaAllah kita akan sambung pada waktu dan jadual yang telah ditetapkan. InsyaAllah kita akan sambung dan kita akan cuba memaparkan lagi, di samping fakta-fakta, kita akan memaparkan grafik-grafik yang boleh membantu tuan-tuan dan perempuan. Yang pertama, menarik minat. Yang kedua, lebih memahami dan mengingati apa yang cuba saya kongsikan pada malam ini. Jadi kita tangguhkan majlis kita dengan tasbih kifarah dan salatul as. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabri. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ya Allah ya Karim, berilah keampunan kepada kami ya Allah, berilah kebaikan, keberkatan ya Allah daripada apa yang kami bincangkan pada malam ini ya Allah ya Rahman. Jadilah saksi, payungilah kami, pandanglah kami dengan rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah, agar kami semua beroleh keberkatan. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.